Buat kali pertama dalam hidup ini adalah percutian yang paling tidak menggembirakan pernah saya alami seumur hidup saya. Kata-kata ini diluahkan oleh seorang sosialit yang telah mencapai kejayaan luar biasa di Italia. Destinasi yang dilawatinya adalah sebuah kota lama yang bersejarah di Malaysia. Bagi seseorang yang telah menjelajahi pelbagai pusat peranginan mewah di seluruh dunia, lawatannya ke Malaysia kali ini dipenuhi dengan kejutan yang tidak dijangka. Namun di sebalik kenyataan tidak menggembirakan itu tersembunyi sebuah kebenaran yang menakjubkan. Di kota lama itu, dia tidak dapat menahan dirinya daripada menangis teresak-esak. Air mata itu bukanlah karena kesedihan atau kemarahan. Apa sebenarnya yang telah berlaku di Malaysia? Pastikan Anda membaca. Sehingga akhir, di Milan, ibu kota fashion di utara Italia, Leana telah membina sebuah karier yang gemilang. Sebagai pengasas dan preka, jenama reka bentuk dalaman mewah namanya terkenal di seluruh Eropa. Perabot dan ruang yang direkanya sangat dikagumi oleh golongan elit Italia. Merangkarka bentuk untuk suite presiden di hotel-hotel terkemuka atau kediaman mewah para jutawan adalah perkara biasa baginya. Pada usia 45 tahun, kehidupannya kelihatan sempurna di mata orang lain. Sebuah apartemen mewah di kawasan perumahan elit di Milan, kereta sport model terkini, dan seorang suami Marco yang juga berjaya dalam industri perhotelan. Walaupun mereka tidak mempunyai anak, itu adalah pilihan hidupnya sendiri. Menumpukan semangatnya pada kerja dan mengejar kehidupan estetiknya sendiri, itulah kebahagiaan bagi Leana. Estetika Leana boleh diringkaskan dalam satu frasa: kemewahan yang mutlak, bahan mesti yang terbaik, reka bentuk mesti yang paling indah, dan perkhidmatan mesti sempurna. Pandangannya sangat teliti, dan dia tidak bertolak ansur dengan sebarang kompromi. Sikap inilah yang telah membawa jenamanya ke tahap yang ada sekarang. Dalam kehidupan pribadinya, Leana juga sentiasa mengejar yang terbaik. Semasa bercuti, dia hanya akan mengunjungi pusat peranginan 5 bintang di seluruh dunia. Villa atas air di Maldives, chalet gunung mewah di Switzerland, pulau pribadi di Caribbean. Setiap satu adalah tempat yang memerlukan belanja puluhan ribu ringgit semalam. Tempat yang hanya boleh dijejaki oleh golongan terpilih. Namun Leana sentiasa merasakan sedikit kekosongan. Tidak kira kemana dia pergi, yang menantinya adalah kemudahan mewah dan perkhidmatan yang sempurna. Ini sepatutnya sesuatu yang indah, tetapi di lubuk hatinya sentiasa ada perasaan begini lagi yang tidak dapat dihilangkan. Mungkin karena dia terlalu terbiasa dengan kemewahan, atau mungkin apa yang sebenarnya dicarinya adalah sesuatu di luar kemewahan itu sendiri. Suatu hari suaminya Marco mencadangkan kepadanya, "Leana, mahukah awak ikut saya dalam perjalanan kerja saya yang seterusnya?" Destinasinya ialah Malaysia. Sebagai seorang eksekutif kanan dalam rangkaian hotel antarabangsa, Marco sentiasa terbang ke seluruh dunia. Kali ini dia dalam perjalanan untuk meninjau industri perhotelan di Malaysia. Malaysia, Leana mengerutkan dahinya. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang negara itu. Dia jarang menjejakkan kaki ke Asia. Malaysia kini sedang mendapat perhatian dunia. Terutamanya kualiti perkhidmatan mereka, ia dinilai sangat tinggi. "Saya ingin melihatnya dengan mata kepala saya sendiri," jelas Marco dengan penuh semangat. "Di sana ada sebuah bandar bernama Melaka, sebuah kota bersejarah dengan warisan lebih 500 tahun. Saya rasa ia pasti akan memberikan banyak inspirasi kepada awak." Warisan 500 tahun. Ayat itu sedikit sebanyak menarik minatnya. Italia juga sebuah negara dengan sejarah purba, dibesarkan di tengah-tengah runtuhan. Empayar Rom dan seni Renaissance Leana sentiasa mempunyai perasaan istimewa terhadap tempat-tempat yang kaya dengan sejarah. "Baiklah, saya akan pergi melihatnya." Lena bersetuju. Sejujurnya dia tidak menaruh harapan yang tinggi. Dalam pikirannya, kebanyakan negara Asia masih membangun jauh daripada perkhidmatan yang sophisticated. Tetapi menemani Marco dalam perjalanan kerjanya adalah salah satu kegembiraannya, dan melawat tempat baru itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Menjelang hari pelepasan, Leana mula bertanya kepada orang di sekelilingnya tentang Malaysia. Hasilnya, dia mendengar beberapa pandangan yang tidak dijangka. "Ah, orang di sana agak dingin," kata Sofia, seorang rakan lama Leana dan seorang pakar dalam dunia fashion. "Saya pernah ke Kuala Lumpur dulu, tetapi penduduk tempatan sentiasa ada jurang. Bahasa pun menjadi penghalang sukar untuk tahu sama ada kita benar-benar dialu-alukan." Kata-kata Sofia membuatkan Lena sedikit resah. Seorang lagi rakannya berkata perkara yang sama. Perkhidmatan di Asia pada amnya agak kasar. Tidak boleh dibandingkan dengan hotel-hotel di Eropa. "Saya dengar orang Malaysia sangat sopan, tetapi itu hanya di luaran. Ia bukan layanan mesra yang datang dari hati."
Setelah mendengar semua ini, timbul sedikit kerisauan di hati Leana. Bagi seseorang yang terbiasa dengan perkhidmatan terbaik dunia, layanan dingin dan perkhidmatan kasar adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Ini boleh merosakkan keseluruhan percutian. Walaupun berasa bimbang, jadwal perjalanan telah ditetapkan dan dia tetap menyambut hari keberangkatannya ke Malaysia. Pada pagi, keberangkatan Leana bersiap sedia dengan teliti. Seperti biasa, dia menuju ke lapangan terbang Milan dengan penampilan yang sempurna. Setelah penerbangan yang panjang, pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sebaik tiba di Malaysia, Leana merasakan satu ketegangan yang unik. Tulisan yang tidak dikenali, bahasa yang tidak difahami, dan mayoriti wajah Asia yang lalu lalang di sekelilingnya. Pemandangan yang sama sekali berbeza dari Eropa membuatnya sedikit bingung. "Jom kita ke hotel dulu," desak Marco. Mereka berdua berjalan menuju ke hentian taksi. Setibanya di hentian, satu perkara aneh berlaku. Sebaik sahaja mereka mendekati sebuah taksi, pintu kereta itu terbuka secara otomatik. Leana berhenti terkejut. Tiada penjaga pintu, tetapi pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di Italia, pintu taksi perlu dibuka sendiri. Dia tidak pernah melihat peranti seperti itu. Seorang pemandu yang lebih tua keluar dari tempat duduk pemandu. Dia memakai pakaian seragam yang bersih dan dengan senyuman mesra berkata, "Selamat datang ke Malaysia." Senyuman itu sama sekali berbeza daripada image orang Malaysia yang dingin seperti yang dibayangkannya. Ia adalah senyuman yang memancarkan kehangatan dan sambutan yang tulus. Pemandu itu dengan sopan meletakkan bagasi mereka di dalam bak dan mengesahkan destinasi. Selepas Marco menyebut nama hotel dalam bahasa Inggris, pemandu itu mengangguk dengan bersungguh-sungguh. Bahagian dalam taksi itu sangat bersih. Tempat duduknya dialas dengan sarung putih yang suci tiada habuk langsung. Ini sangat berbeza dengan keadaan taksi di Italia. Setelah kereta bergerak, pemandu itu mula berbual dalam bahasa Inggris yang tidak begitu fasih. Pertama kali datang Malaysia, apabila Marco menjawab, ya, pemandu itu tersenyum gembira. "Baguslah, harap kamu berdua seronok di Malaysia." Kemudian, pemandu itu memperkenalkan pelbagai perkara tentang Malaysia, budaya makanan di Kuala Lumpur, sejarah Melaka, dan daya tarikan Pulau Pinang sebagai sebuah pulau pelabuhan. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak lancar, semangatnya yang coba disampaikan begitu jelas terasa. Leana memerhatikan semua ini dengan perasaan yang aneh. Adakah pemandu ini mengharapkan tip? Atau ada tujuan lain? Berdasarkan pengalamannya, apabila orang yang tidak dikenali begitu ramah, pasti ada sebab di sebaliknya. Namun, sikap pemandu itu tidak menunjukkan sebarang niat tersembunyi. Dia kelihatan tulus ikhlas menyambut orang asing yang datang ke Malaysia. Mereka tiba di sebuah hotel perniagaan yang bekerja sama dengan syarikat Marco. Lena sedikit kecewa di dalam hati. Hanya dari luarannya sahaja, ia sudah berbeza dengan hotel 5 bintang yang sering didiaminya. Tiada pintu masuk yang megah, tiada penjaga pintu berseragam. Lagipun ini perjalanan kerja, katanya pada diri sendiri, bersedia untuk turun. Pada ketika itu, seorang kaki tangan lelaki muda berlari keluar dari pintu hotel. Dia menyapa dengan senyuman dan menghulurkan tangan untuk mengambil bagasi Leana. "Biar saya hantarkan bagasi ke bilik Puan." Di Italia memang ada kaki tangan yang membantu membawa bagasi, tetapi dia tidak pernah mengalami pengalaman di mana seseorang berlari ke taksi untuk mengambil bagasi. Leina mengeluarkan uang dari beg tangannya, ingin memberinya tip. Tanpa disangka, kaki tangan itu menolak dengan sopan tetapi tegas sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak mengapa, Puan. Simpan sahaja. Ini memang kerja kami." Ditolak tip adalah pengalaman pertama bagi Leana. Di Eropa dan Amerika, membayar tip untuk perkhidmatan adalah perkara biasa. Malah tanpa tip, seseorang mungkin tidak akan mendapat layanan yang baik, tetapi pemuda di hadapannya ini bekerja sambil tersenyum tanpa mengharapkan balasan. Satu persoalan kecil timbul di hati Leana. Kenapa orang ini tidak menerima uang? Apa yang mendorongnya? Selepas mendaftar masuk, mereka diiringi ke bilik. Berbanding dengan suite yang biasa didiami, Leana, bilik ini sangat kecil. Tiada hiasan mewah, gayanya ringkas. Tetapi dia perasan setiap sudut bilik dibersihkan dengan teliti. Tingkapnya digilap berkilat, cadarnya putih bersih, dan udara dipenuhi dengan bau yang segar. Ia adalah ruang yang kecil, tetapi dijaga dengan sempurna. Walaupun tidak mewah, tetapi rasa sangat selesa, kata Leana, terkejut dengan kata-katanya sendiri. Marco nampaknya merasakan perkara yang sama. Aneh kan? Rasa selesa seperti berada di hotel 5 bintang.
Mereka berdua saling berpandangan. Tiada kemegahan, tiada kemewahan. Mengapa ia begitu selesa? Mereka masih belum menemui jawabannya. Keesokan harinya, Marco pergi mesyuarat awal pagi. Leana tinggal di hotel sendirian memikirkan bagaimana hendak menghabiskan harinya. Dah alang-alang sampai Malaysia, baik aku pergi melawat fikirnya. Dia tertarik dengan kota lama yang disebut oleh Marco Melaka. Setelah bertanya di kaunter, penyambut tetamu kaki tangan dengan sabar menerangkan cara untuk ke sana, malah memberinya peta yang dilukis dengan tangan. Kalau nak ke Melaka naik ITS perkhidmatan tren elektrik, sangat mudah. Ini peta ke stesen kereta api. Leana meninggalkan hotel. Dalam perjalanan ke stesen, dia memerhatikan keadaan bandar. Jalan-jalan bersih tanpa sampah. Pejalan kaki mematuhi lampu isyarat dan berjalan dengan teratur. Pemandangan yang tenang dan tersusun. Tiba di stesen, Leana melihat papan tanda laluan. Penuh dengan tulisan yang tidak difahaminya membuatnya sedikit keliru. Tetapi apabila dilihat dengan teliti, terdapat juga tulisan dalam bahasa Inggris di sebelahnya. Dia menemui perkataan Melaka dan berjaya membeli tiket. Setelah menaiki ETS, kesunyian di dalam gerabak membuatnya terkejut. Hampir semua orang senyap melihat telepon atau memejamkan mata. Tiada siapa yang berbual dengan kuat atau bercakap di telepon. Ini sangat berbeza dengan suasana kereta api di Italia, di mana berbual dengan kuat adalah perkara biasa. Kesunyian ini terasa segar, tetapi juga sedikit aneh bagi Leana. Adakah orang Malaysia memang menjaga jarak? Kata-kata rakan-rakannya terngiang di pikirannya. Tidak lama kemudian ETS tiba di stesen Melaka. Leana mengikut orang ramai keluar dari stesen. Stesen itu lebih modern daripada yang dibayangkannya, tetapi apabila dia mula berjalan keluar dari stesen, pemandangan di sekelilingnya mula berubah. Ketika berjalan di jalan utama, satu pemandangan tiba-tiba menarik perhatiannya, membuatkan Leana berhenti. Ia adalah sebaris bangunan lama yang bersejarah. Bangunan-bangunan merah dengan tingkap berukir membentuk corak yang indah. Ini sangat berbeza dengan pemandangan modern sebentar tadi, seolah-olah dia telah merentas masa ke zaman lampau. Leana terpegun, tidak dapat berkata apa-apa. Ini jauh lebih indah daripada gambar dalam buku panduan pelancongan. Ketika dia berdiri, terdiam seketika satu suara datang dari belakang. Maaf, Cik, datang melawat ke. Dia berpaling dan melihat seorang wanita Malaysia yang anggun berusia sekitar 60 komaan dengan senyuman mesra di wajahnya. Ya, saya dari Itali, jawab Leana dalam bahasa Inggris. Wanita itu membalas dengan fasih dalam bahasa Inggris, oh, jauhnya dari Itali. Selamat datang, selamat datang. Saya seorang sukarelawan pelancongan. Kalau Cik tidak keberatan, saya boleh perkenalkan Melaka kepada Cik, sukarelawan pelancongan. Leana pertama kali mengetahui ada orang yang memberi lawatan percuma kepada pelancong. Bagaimana dengan bayaran? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak perlu bayaran. Asalkan Cik gembira dan suka dengan Malaysia itu sudah cukup bagi kami. Sekali lagi, kebaikan tanpa balasan. Pemandu teksi kaki tangan hotel dan kini wanita di hadapannya. Kenapa orang Malaysia senantiasa berbuat baik tanpa mengharapkan balasan? Persoalan di hati Leana semakin mendalam. Nama wanita itu ialah Puan Aminah. Di bawah bimbingan Puan Aminah, Leana mula berjalan-jalan di kota lama Melaka. Mereka berjalan di atas jalan batu, melalui celah-celah rumah lama. Setiap pemandangan seperti lukisan yang indah. Kawasan ini hampir tidak berubah sejak beratus-ratus tahun dahulu, jelas Puan Aminah. Untuk mengubah rupa bangunan perlu memohon permit. Apabila membina rumah baru, ia juga mesti selaras dengan lanskap sekeliling. Seluruh bandar ini bersama-sama menjaga suasana ini. Seluruh bandar bersama-sama menjaga lanskap. Ayat itu sangat menyentuh hati Leana. Walaupun Italia mempunyai banyak bangunan bersejarah, tidak jarang melihat bangunan pencakar langit modern berdiri bersebelahan dengan bangunan purba. Demi kecekapan dan kemudahan, perkara lama kadang-kadang dikorbankan. Bagi orang Malaysia, menjaga warisan lama adalah perkara penting, ya, kata Leana. Puan Aminah tersenyum lembut. Ya, kami orang Malaysia terbiasa mencari keindahan dalam perkara lama. Kami tidak pikir hanya yang baru dan sempurna itu indah. Sesuatu yang telah melalui ujian masa dan tidak sempurna mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Kata-kata Puan Aminah merupakan satu kejutan besar bagi Leana. Kehidupannya selama ini sentiasa mengejar kebaharuan dan kesempurnaan. Fashion terkini, bahan terbaik reka, bentuk yang sempurna. Dia percaya itulah keindahan, itulah yang bernilai. Tetapi Puan Aminah berkata, ada keindahan dalam ketidaksempurnaan.
Orang Malaysia ada satu istilah warisan turun-temurun, sambung Puan Aminah. Ia merujuk kepada keindahan yang nostalgik sederhana dan mempunyai jejak masa. Contohnya, dinding rumah lama yang usang, almari lama warisan nenek, atau jubin lama yang sumbing. Orang Malaysia apabila melihat perkara-perkara ini, hatinya akan tersentuh. Kelopak bunga yang gugur itu indah. Pokok di taman yang layu itu indah. Seramik yang retak itu indah. Leana pada mulanya tidak dapat memahami. Gugur bermakna berakhir. Layu mengingatkan pada kematian. Retak adalah produk yang rosak. Mengapa perkara-perkara ini boleh dianggap indah? Namun dalam nada lembut, Puan Aminah ada satu keyakinan yang tidak dapat dipertikaikan, seolah-olah ada kebenaran yang mendalam tersembunyi di sebalik kata-katanya. Mereka berdua melawat beberapa kuil dan tapak bersejarah. Setiap satu dipenuhi dengan keindahan yang belum pernah Leana lihat. Apa yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah rumah warisan peranakan. Di dalamnya terdapat halaman-dalaman astaka dan susun atur yang harmoni. Pada pandangan pertama nampaknya ada banyak ruang kosong. Ini adalah ciri seni bina tempatan jelas Puan Aminah. Ruang kosong digunakan untuk mencipta suasana. Ruang kosong itu adalah untuk imajinasi, pengunjung mengisinya melengkapkan sebuah pemandangan yang utuh di dalam hati. Leana merenung halaman itu dengan senyap. Memang benar tempat yang kelihatan kosong itu sebenarnya memberikan ruang imajinasi yang tidak terhingga. Tiada apa-apa tetapi seolah-olah ada segalanya. Ya, ruang kosong itu sendiri mempunyai maknanya kata-kata Puan Aminah bergema lembut. Leana teringat akan kerjanya. Ruang yang direkanya sentiasa perlu diisi dengan sesuatu. Perabot mahal, hiasan cantik, pencahayaan yang canggih. Dia pikir setiap ruang kosong mesti diisi. Tetapi halaman ini berbeza. Kekosongan itu sendiri mencipta keindahan. Kekosongan mengandungi kemungkinan yang tidak terhingga. Ini adalah satu perasaan yang baru bagi Leana. Setelah berjalan jauh tiba waktu makan tengah hari. Puan Aminah membawanya ke sebuah restoran yang menyajikan masakan asli Melaka. Melaka terkenal dengan masakan nyonya, satu budaya makanan yang unik jelas Puan Aminah. Ciri utamanya adalah memanfaatkan rasa asli bahan perasa yang halus dan penyusunan hidangan yang sangat teliti. Mereka tiba di sebuah kedai kecil yang diubah sesuai dari rumah lama. Pintu masuknya adalah pintu kayu antik dengan laluan batu menuju ke dalam. Leana terpesona dengan suasana klasiknya. Masuk ke dalam mereka dibawa ke sebuah ruang makan pribadi. Walaupun sedikit kekok karena perlu menanggalkan kasut dengan tunjuk ajar Puan Aminah, dia berjaya mengikut adabnya. Setelah duduk, pelayan menyapa mereka dengan hormat. Tingkah laku mereka anggun setiap pergerakan tepat pada masanya, tiada yang berlebihan seolah-olah satu persembahan yang tenang. Tidak lama kemudian hidangan disajikan. Pertama sekali adalah pembuka selera yang dihidangkan dalam bekas-bekas kecil. Leana terpegun melihat penyusunannya. Di dalam bekas kecil itu bahan-bahan berwarna-warni disusun dengan teliti. Hijau, kuning, merah, putih seperti membuka kotak permata. Bekas itu sendiri sangat elegan setiap satu dengan reka bentuk yang berbeza. Hidangan dan bekas saling melengkapi membentuk satu karya seni yang lengkap. Ini makanan ke dia terkeluar kata tanpa sengaja. Masakan Itali juga mementingkan penampilan tetapi dia tidak pernah melihat persembahan yang begitu halus. Pelayan menerangkan setiap hidangan dengan terperinci. Sayuran, musim makanan, laut segar, kuah yang direneh dengan teliti, semuanya dikatakan hanya boleh dinikmati pada musim ini di tempat ini. Leana dengan berhati-hati mengambil kutleri. Walaupun tidak pandai menggunakannya, Puan Aminah mengajar dengan lembut. Setelah merasai suapan pertama, dia terdiam. Rasanya sangat lembut berbeza sama sekali dengan rasa masakan Itali yang pekat. Ia adalah rasa yang manis dan halus. Namun semakin dikunyah rasa asli bahan-bahan itu, semakin terasa. Kemanisan sayur, kesegaran ikan, kedalaman rasa kuah tidak menonjol tetapi meresap lembut ke dalam hati. Inilah rasa rempah ratusnya, jelas Puan Aminah. Dalam masakan Malaysia rempah adalah jiwa. Ia digunakan dengan teliti untuk menyerlahkan rasa asli bahan-bahan. Leana bertanya lebih lanjut tentang konsep ini. Walaupun masakan Itali mempunyai sup yang serupa, ia dibuat dengan merebus pelbagai jenis sayur-sayuran dan daging untuk masa yang lama. Tetapi di Malaysia kadangkala hanya dengan beberapa bahan ringkas rasa yang begitu mendalam dapat dicipta, menghasilkan kekayaan dari kesederhanaan. Ini selari dengan falsafah yang dirasainya di halaman tadi. Kelihatan kosong tetapi sebenarnya merangkumi segalanya. Ringkas tetapi mendalam. Sambil menikmati hidangan Leana, merenung estetika orang Malaysia.
Mungkin intipati keindahan Malaysia bukanlah penambahan tetapi pengurangan. Bukan hiasan tetapi penyucian. Setiap hidangan seterusnya adalah seperti karya seni. Sebaik sahaja penutup mangkuk sup dibuka aroma kuah menusuk hidung. Ikan bakar rangup di luar lembut di dalam. Nasi yang gebu dan wangi semakin dikunyah semakin manis. Tanpa sadar Leena menghabiskan semua hidangan. Biasanya dia makan dengan cepat tetapi kali ini dia makan dengan sangat perlahan. Dia menghargai setiap suapan dan setiap kali ada penemuan baru. Sudah berapa lama aku tidak makan dengan penuh penghayatan begini? Dia sendiri terkejut. Walaupun pernah makan di restoran-restoran terbaik, tiada satupun hidangan yang menyentuh hatinya seperti ini. Selepas makan, Puan Aminah membawa Lina ke tempat lain. Mereka menaiki bus ke sebuah gereja lama di atas bukit. Menaiki tangga batu yang panjang mereka, perlahan-lahan meninggalkan hiruk-pikuk bandar. Cahaya matahari menembusi celah-celah daun mencipta bayang-bayang indah di atas tangga batu. Dalam kesunyian yang hanya dipecahkan oleh kicauan burung dan bunyi tapak kakinya sendiri, Leana berjalan naik langkah demi langkah. Akhirnya mereka tiba di perkarangan gereja. Di hadapannya terbentang pemandangan yang sangat indah. Runtuhan purba batu nisan lama yang dilitupi lumut, dan pemandangan Selat Melaka yang terbentang luas. Leana terdiam. Sekarang waktu senja, kata Puan Aminah lembut. Cahaya keemasan ini tidak akan kekal lama, tetapi justeru, karena ia akan berlalu, ia kelihatan begitu indah. Justeru karena ia akan berlalu, ia menjadi indah. Ayat itu tersemat mendalam di hati Leana. Dia berdiri di situ merenung pemandangan di hadapannya dengan senyap. Angin bertiup dan langit berubah warna dari oranye ke ungu. Melihat pemandangan ini, air mata Leana mengalir tanpa disedari. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia menangis. Bukan karena sedih, sebaliknya, dia merasakan sesuatu yang hangat melonjak dari lubuk hatinya. Puan Aminah tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di sebelahnya. Dalam pikiran Leana, kehidupan masa lalunya terimbas kembali seperti tayangan slide. Hari-hari mengejar kesempurnaan. Hari-hari di mana dia percaya bahwa ketidaksempurnaan tiada nilai. Hari-hari yang tidak berkesudahan mengejar lebih banyak lagi. Dia memang berjaya, mendapat kekayaan, kemasyhuran, dan kedudukan. Tetapi hatinya sentiasa terasa kosong. Berdiri di sini pada saat ini dia akhirnya paham. Apa yang dikejarnya selama ini mungkin bukanlah kekayaan sebenar. Gereja lama ini tidak mempunyai hiasan mewah, tiada barangan mahal. Tetapi di sini terkumpul ratusan tahun sejarah. Setiap lumut, setiap batu mengukir sejarah. Senja yang indah ini tidak kekal, tetapi justru karena itu ia indah. Ada keindahan yang hanya wujud pada masa ini di tempat ini dalam pemandangan ini. Mungkin karena memahami prinsip ini orang Malaysia sangat menghargai saat ini. Apa sebenarnya yang aku kejar selama ini, bisik Leana sambil menangis. Untuk mencari yang terbaik aku telah menjelajahi dunia. Tetapi dimanapun aku pergi, aku tidak pernah puas. Namun di hadapan pemandangan ini, hatiku begitu tersentuh. Puan Aminah mendengar dengan senyap. Kami ada pepatah, bersyukur dengan apa yang ada, kata Puan Aminah lembut. Maksudnya, menyadari bahwa apa yang kita miliki sudah mencukupi. Itulah kebijaksanaan untuk mencapai kekayaan sebenar. Bersyukur dengan apa yang ada. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati Leana. Dengan air mata yang deras, dia berkata, buat kali pertama dalam hidup ini, saya mengalami percutian yang tidak menggembirakan. Puan Aminah memandangnya dengan sedikit terkejut. Leana mengesat air matanya dan menyambung, percutian saya sebelum ini sentiasa menggembirakan. Hotel mewah, makanan lazat, perkhidmatan sempurna, penuh dengan keseronokan dan kegembiraan. Sangat gembira. Tetapi tiada apa yang tinggal di dalam hati. Dia memandang ke arah langit senja. Percutian kali ini tidak boleh digambarkan dengan perkataan gembira. Ada sesuatu yang lebih mendalam menyentuh saya. Hati saya bergetar. Air mata tidak berhenti mengalir. Ini adalah pengalaman pertama saya. Air mata Leana bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata yang menyucikan jiwa apabila menyadari sesuatu yang berharga. Sebab itulah ia tidak menggembirakan. Karena perkataan gembira terlalu ringan untuk meluahkan perasaan ini. Puan Aminah tersenyum lembut. Ini adalah pengalaman yang hebat, Cik Leana. Anda telah menyentuh hati Malaysia. Leana mengangguk dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih, Puan Aminah. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan Anda hari ini. Untuk seketika selepas itu, mereka berdua tidak bercakap, hanya merenung pemandangan itu dengan senyap. Angin bertiup, langit berubah gelap, dan masa berlalu dengan tenang.
Petang itu Leana kembali ke hotel. Marco yang telah selesai bekerja menunggunya di lobi. Leana bagaimana melaka seronok menghadapi pertanyaan Marco. Leana berpikir sejenak dan menjawab, "Sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Tetapi ini mungkin hari yang paling bermakna dalam hidup saya." Marco terkejut. Leana yang telah melawat pelbagai tempat terkenal di dunia tidak pernah berkata begitu. Leana menceritakan apa yang berlaku hari itu kepada Marco. Pertemuannya dengan Puan Aminah, pemandangan jalan-jalan di Melaka rumah warisan peranakan masakan nyonya, dan perasaannya di perkarangan gereja lama. Sambil bercerita, matanya kembali basah. Marco mendengar dengan senyap. Setelah dia selesai, Marco berkata, "Esok kita pergi ke Pulau Pinang, nak." Pulau Pinang. Leana pernah mendengar nama itu. Pulau Pinang adalah tempat yang pernah dilanda tragedi besar tidak lama dahulu. Untuk memahami sejarah Malaysia, ia adalah tempat yang sangat penting, sambung Marco. Salah satu sebab saya datang ke Malaysia dalam perjalanan kerja kali ini adalah untuk memahami semangat orang Malaysia, sejarah apa yang telah mereka lalui, bagaimana mereka menjadi seperti sekarang. Memahami semua ini juga akan membantu kerja saya. Leana teringat kelembutan orang Malaysia yang dirasainya di Melaka. Pemandu teksi kaki tangan hotel Puan Aminah, mereka semua baik hati tanpa mengharapkan balasan. Dari mana datangnya semangat ini? Mungkin dengan pergi ke Pulau Pinang, dia akan menemui jawabannya. Baiklah, saya ikut awak Leana menerima cadangan Marco. Keesokan paginya, mereka berdua menaiki penerbangan ke Pulau Pinang. Bagi Leana ini adalah pengalaman baru. Lapangan terbangnya modern dan teratur. Setibanya di Pulau Pinang, mereka berdua terlebih dahulu menuju ke sebuah tempat yang pernah menjadi garisan depan tragedi. Semakin dekat, hati Leana semakin tenang. Mereka tiba di sebuah kawasan pesisir yang pernah musnah akibat tsunami pada tahun 2004. Walaupun kini telah dibina semula dengan indah tugu-tugu peringatan berdiri, sebagai saksi bisu kepada peristiwa dahsyat itu, Leana sekali lagi terdiam. Selama ini dia pikir bencana alam adalah sesuatu yang jauh hanya dalam berita atau dokumentari. Tetapi apabila melihat sendiri tapak di mana ia berlaku, perasaan yang sama sekali berbeza menyelubunginya. Di kawasan sekitar sinilah beratus-ratus nyawa hilang dalam sekelip mata, bisik Marco. Leana merenung ke arah lautan yang tenang, hatinya pedih. Pemandangan indah di Melaka. Semalam orang Malaysia yang lembut dan baik hati generasi mereka pernah melalui peristiwa yang begitu mengerikan. Mereka juga melawat sebuah galeri peringatan. Di dalamnya dipamerkan barang-barang yang menceritakan tragedi itu, gambar-gambar kemusnahan serpihan bot nelayan jam yang berhenti pada saat bencana dan kesaksian mangsa yang terselamat. Air mata Leana sekali lagi tidak dapat ditahan. Kali ini ia adalah air mata yang bercampur dengan kesedihan dan kepedihan. Melihat pameran itu, Leana perasan sesuatu. Galeri ini tidak coba menyampaikan kebencian. Tiada pameran yang menyalahkan alam. Ia hanya menyampaikan tragedi bencana dan betapa berharganya kehidupan. Kenapa orang Malaysia tidak berputus asa? Leana bertanya kepada Marco. Setelah melalui perkara yang begitu dahsyat, kenapa mereka masih boleh begitu ramah kepada orang asing? Marco nampaknya sedang memikirkan soalan yang sama. Saya rasa mereka memilih untuk bangkit semula. Jika terikat dengan kesedihan, mereka tidak boleh maju. Jadi, mereka tidak melupakan masa lalu, tetapi mereka berusaha lebih keras untuk melihat ke hadapan. Selepas meninggalkan galeri, perasaan berat menyelubungi mereka berdua. Marco mencadangkan untuk melihat sisi lain Pulau Pinang yang indah. Mengetahui masa lalu yang menyakitkan itu penting, tetapi melihat Pulau Pinang sekarang juga penting. Leana mengangguk setuju. Mereka tiba di sebuah pantai yang tenang. Pemandangannya membuatkan Leana terpegun. Lautan biru dan langit pokok-pokok kelapa yang melambai-lambai. Angin laut membelai pipinya, burung-burung camar berterbangan di udara. Pemandangan indah ini wujud di tanah yang pernah mengalami tragedi sukar untuk dipercayai. Cantiknya, puji Leana. Mereka berjalan-jalan di kawasan warisan Georgetown dengan deretan kedai-kedai lama, kafe, dan galeri seni. Suasananya penuh bertenaga. Tiba-tiba satu bau wangi menusuk hidung, diiringi bunyi desiran dari kuali panas membangkitkan selera makan. Mengikut bau itu mereka berhenti di hadapan sebuah gerai. Papan tandanya tertulis, "Oh, Chien." Menjenguk ke dalam, seorang tukang masak sedang berdiri di hadapan kuali leper besar dengan cekap memasak sesuatu. Dia menuang adunan nipis di atas kuali, meletakkan banyak taugeh kucai, tiram segar, dan akhirnya memecahkan telur. Dengan tangkas dia menterbalikannya. Apa tuh? Leana melihat dengan penuh minat.
Seorang pekerja gerai menyapa ini. Oh, Cien Pulau Pinang. Nak coba. Walaupun masih awal, bau wangi itu sangat sukar untuk ditolak. Mereka berdua masuk ke dalam dan duduk di kaunter. Di hadapan mereka adalah kuali leper yang besar itu. Jelas sekali ia telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun, warnanya gelap dan penuh karakter. Tukang masak itu menunjukkan kemahirannya di hadapan mereka. Adunan sayur-sayuran tiram yang montok telur semua langkah dilakukan dengan lancar. Pergerakannya seperti konduktor simfoni penuh seni. Tidak lama kemudian Oh Chien yang panas-panas dihidangkan di hadapan mereka, disiram dengan sos cili manis. Selamat menjamu selera, Leana memotong sekeping dengan garfu dan memasukkannya ke dalam mulut. Sedapnya dia tidak dapat menahan diri daripada menjerit. Bahagian luarnya garing, dalamnya lembut. Rasa manis dan pedas sos kerangupan sayur, kesegaran tiram, dan keharuman telur sebati di dalam mulut. Ini berbeza sama sekali dengan rasa masakan nyonya yang dimakannya semalam. Masakan nyonya halus dan elegan, manakala Oh Chien ini penuh tenaga dan terus terang. Tetapi kedua-duanya sama-sama hidangan yang menyentuh jiwa. Inilah yang dipanggil makanan jalanan kan, kata Leana sambil makan. Bukan masakan mewah, tetapi sangat lazat. Dan ia juga seimbang dari segi nutrisi. Memang benar, Oh Chien mengandungi banyak sayur-sayuran, serta protein dari telur dan makanan laut. Ia adalah hidangan yang penuh dengan kearifan tempatan. Orang Pulau Pinang selalu makan ini ke Leana melihat sekeliling. Gerai itu dipenuhi dengan keluarga tempatan dan pelajar. Semua orang makan dengan penuh selera dengan wajah yang gembira. Walaupun di pulau yang pernah mengalami tragedi ini, pada saat ini, ia dipenuhi dengan senyuman dan aroma makanan yang lazat. Orang tidak melupakan masa lalu, tetapi mereka coba untuk hidup dan bergerak ke hadapan. Hati Leana dipenuhi dengan perasaan yang hangat. Setelah kembali ke Italia, Leana tidak dapat melupakan pengalamannya di Malaysia. Estetika warisan yang dirasainya di Melaka, ajaran bersyukur dari Puan Aminah, kekuatan untuk bangkit dari kesedihan yang dilihatnya di Pulau Pinang, dan layanan mesra setiap orang Malaysia yang ditemuinya. Semua ini telah menggegarkan nilai-nilai hidupnya dari asas. Dia memutuskan untuk menyiarkan gambar-gambar yang diambilnya di Malaysia di media sosial beserta perasaannya. Saya selama ini percaya bahwa kemewahan adalah keindahan. Tetapi di Malaysia saya belajar bahwa kekayaan sebenar wujud dalam kesederhanaan. Orang Malaysia berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Apabila saya coba memberi tip, mereka menolak dan berkata itu adalah tugas mereka. Negara ini mempunyai banyak nilai yang tidak boleh dibeli dengan uang. Melihat senja yang berlalu, saya menangis. Orang Malaysia tahu betapa mendalamnya keindahan yang terkandung dalam perkara yang tidak sempurna dan tidak kekal. Catatan Leana mendapat sambutan yang luar biasa. Bukan sahaja di Italia, tetapi netizen dari seluruh Eropa turut meninggalkan komen. Saya pun mahu ke Malaysia. Tidak tahu pula ada tempat secantik ini. Saya terharu dengan semangat orang Malaysia. Namun apa yang paling meninggalkan kesan mendalam di hati Leana adalah Oh Chien yang dimakannya di Pulau Pinang. Kehalusan masakan nyonya memang indah, tetapi rasa sederhana yang dimasak di atas kuali panas itu sentiasa menghantuinya. Nak makan lagi, rasa tuh. Keinginan ini semakin kuat dari hari ke hari. Akhirnya suatu hari Leana mengumumkan kepada Marco, saya akan ke Malaysia sekali lagi untuk belajar cara membuat Oh Chien. Marco terkejut, tetapi pandangan mata Leana sangat serius. Di Italia tiada kedai Oh Chien, jadi saya akan buat sendiri. Saya mahu orang Italia juga dapat merasai keenakan Malaysia. Kata-kata ini tidak dapat dibayangkan datang dari Leana yang dahulu. Seorang pereka dalaman mewah mahu membuka gerai Oh Chien. Orang di sekelilingnya terkejut. Ada juga yang mentertawakannya. Tetapi keazaman Leana tidak goyah. Dia pergi ke Malaysia seorang diri dan memulakan latihan di sebuah gerai Oh Chien lama. Pada mulanya bahasa menjadi penghalang dan banyak kesukaran yang dihadapinya. Suhu kuali sukar dikawal. Dia gagal berkali-kali. Adunan tidak rata, masa memasukkan bahan tidak tepat, dan hancur semasa menterbalikannya. Setiap hari adalah satu cabaran, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Pelanggan tetap di gerai itu pada mulanya memandang dengan aneh wanita dari Italia ini. Tetapi melihat kesungguhannya, mereka perlahan-lahan mula memberinya semangat. Teruskan usaha, makin pandai dah. Kata-kata semangat ini menjadi pendorongnya. Tukang masak tua itu mengiktiraf sikap Leana dan dengan sabar mengajarnya teknik. Membuat Oh Chien yang paling penting adalah hati. Buat dengan memikirkan pelanggan pasti akan jadi sedap.
Kata-kata tukang masak itu tersemat di hati Leana. Ini selari dengan layanan mesra yang diajarkan oleh Puan Amina. Setelah setengah tahun berlatih, Leana kembali ke Itali. Dia membuka sebuah kedai Oh Chien kecil di hadapan sebuah taman di Milan. Hiasan dalaman kedai direka olehnya sendiri menggabungkan estetika warisan yang dirasainya di Malaysia. Ia adalah ruang yang ringkas tetapi hangat. Di dinding tergantung gambar-gambar yang diambilnya di Melaka. Di counter terletak kuali leper yang dibawanya dari Malaysia. Pada hari pembukaan, barisan panjang terbentuk di hadapan kedainya. Semuanya adalah pelanggan yang datang setelah membaca catatannya di media sosial ingin merasai keenakan Malaysia. Leana menumpukan perhatian sepenuhnya memasak setiap hidangan Oh Chien dengan sepenuh hati. Berdiri di hadapan kuali panas, dia kelihatan seperti orang yang berbeza daripada mereka sosialit dahulu. Tetapi wajahnya memancarkan kepuasan yang belum pernah dirasai sebelumnya. Pelanggan pertama, setelah merasai suapan pertama, menjerit. Sedapnya, mendengar kata-kata itu, air mata Leana berlinangan. Ia adalah air mata kegembiraan, sama seperti air mata yang dititiskan di Malaysia. Kedai Oh Chien Leana menjadi sangat populer. Berita tersebar dari mulut ke mulut dan orang dari seluruh Milan datang untuk mencobanya. Dia dilaporkan oleh media tempatan menjadi wanita legenda yang mempromosikan cita rasa Malaysia di Itali. Dalam satu temu bual, Leina berkata, "Saya mempunyai pengalaman yang mengubah hidup di Malaysia. Dahulu saya mengejar kemewahan yang melampau, tetapi di Malaysia saya belajar tentang keindahan bersyukur. Makanan jalanan Oh Chien paling menyentuh hati saya. Orang Malaysia memberi tanpa mengharapkan balasan, dan saya juga ingin menjadi seperti itu. Jadi di kedai ini saya memasak untuk setiap pelanggan dengan sepenuh hati. Di dunia ini ada banyak nilai yang tidak boleh dibeli dengan uang. Malaysia lah yang mengajar saya perkara ini. Dengan rasa terima kasih ini, saya berharap dapat menyampaikan budaya Malaysia ke Itali." Kata-kata Leana menyentuh hati ramai orang. Kini impiannya bukan hanya Oh Chien, tetapi untuk memperkenalkan seluruh budaya Malaysia kepada Itali. Dia membuka kelas masakan Malaysia, merancang pameran seni Malaysia, dan perlahan-lahan meluaskan aktivitinya. Percutian ke Malaysia yang pernah disebutnya sebagai tidak menggembirakan telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Perasaan yang tidak dapat digambarkan dengan perkataan gembira yang menyentuh lubuk jiwa. Mungkin itulah daya tarikan sebenar negara bernama Malaysia. Jadi, apa pandangan Anda tentang kisah Leana? Pada mulanya, dia berasa was-was terhadap Malaysia, hampir mempercayai kata-kata orang di sekelilingnya, bahwa orang Malaysia dingin dan perkhidmatannya kasar. Namun apabila dia melawat sendiri, dia menemui gambaran yang sama sekali berbeza. Kehangatan budi bahasa yang tidak mengharapkan balasan estetika kehidupan, yang diwarisi beratus-ratus tahun, serta ketabahan dan kemaafan setelah melalui sejarah duka. Ini semua mungkin ciri-ciri yang kita sebagai rakyat Malaysia anggap biasa. Tetapi dari sudut pandangan orang asing, ia mungkin sesuatu yang sangat istimewa dan berharga. Kisah ini juga memberitahu kita tentang pentingnya pengalaman sendiri. Jangan hanya menilai berdasarkan penilaian orang lain atau stereotype. Sebaliknya pergilah sendiri, lihatlah sendiri. Hanya dengan cara itu, kita dapat menembusi kabus dan melihat wajah yang sebenar. Apa yang Leana temui di Malaysia adalah sejenis keindahan yang berbeza daripada kemewahan atau kegemilangan, tetapi keindahan yang tenang dan mendalam. Itulah kekayaan dalaman orang Malaysia yang dilambangkan oleh frasa bersyukur dengan apa yang ada. Akhirnya, apa yang dicintainya bukanlah kehalusan restoran berbintang Michelin, tetapi sepinggan Oh Chien yang berdesir di atas kuali panas penuh dengan kehidupan. Mungkin kita semua patut berasa lebih bangga dengan keindahan di tanah air kita sendiri dan terus mewariskan kesederhanaan, kehangatan, dan kebaikan ini kepada generasi akan datang.